صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu minka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, alhamdulillah, segini syukuran kita rafa'akan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan taufiknya daripada sama-sama kita bertemu lagi dalam siri yang ke-9 untuk perbahasan matan Aqidatul Awam. Insya-Allah pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan matan yang ke-8 daripada matan Aqidatul Awam, yang mana sebenarnya sebelum ni kita bahaskan tentang sifat ma'ani yang dimulai dengan sifat qudrah, iradah, ilmun hayah. Mana pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada matan Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu, insya-Allah pada bait yang ke-8 dalam Aqidatul Awam. Jadi dalam siri kali ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang sama' dan basar, tentang sifat sama' dan basar yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk pertama kalinya insya-Allah kita sebut dia punya ta'rif kepada sifat sama'. Apa ta'rif sifat sama'? Ta'rif sifat sama' ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tata'allaqu bi kulli syai' tata'allaqu bi kulli mawjudin ala wajhi al-ihatati ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi. Dia apa ta'rif kepada sifat sama'? Di sebelum tu kita terjemah sifat sama' sebagai sifat pendengar. Kita terjemah sifat sama' ni sebagai sifat pendengar. Macam mana kita dah bahas pada minggu lepas, pada minggu yang sudah, bahawa kita menggunakan kaedah taurik yang digunakan pakai oleh ulama yang belajar di Mekah, iaitu Pa'dail Mekah. Maka kita terjemahkan sama' itu sebagai pendengar, iaitu Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar. Okay. Jadi apa takrif sifat sama'? Sifat sama' ialah suatu sifat yang benar-benar ada, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tata'allaqu bi kulli mawjudin, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang berkait, yang memiliki ta'alluq, yang berkaitan dengan setiap perkara yang mawjud, setiap perkara yang ada. Mawjud ni maksudnya perkara yang ada. Ala wajhil ihatah, maka sifat sama Allah Ta'ala ni ala wajhil ihatah, iaitu secara meluas. Allah Ta'ala mendengar secara meluas. Nanti kita bahaskan apa maksud ihatah kat sini. Sebagai ta'alluq tugas yang bertambah atas ta'alluq ilmun. Sebagai tugas sampingan ataupun tugas tambahan kepada tugas ilmu. Allah Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, atas tiap-tiap sesuatu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tahu ataupun Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, yang dengannya Allah Ta'ala mendengar sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada tu macam mana? Ada dia tu, sesuatu yang ada tu meliputi
yang qadim dan meliputi yang hadis. Nanti kita bahaskan apa maksud mendengar sesuatu yang qadim dan mendengar sesuatu yang hadis. Jadi apa maksud tadi Allah Ta'ala mendengar dengan sifat meluas? Pendengar Allah Ta'ala tu pendengar yang meluas. Apa maksud dia? Iaitu Allah Ta'ala mendengar setiap yang ada tanpa sembunyi. Mendengar setiap yang ada, gariskan yang ada tu. Yang ada tu makhluk kita, manusia, tumbuhan, haiwan, benda yang ada, yang nyata, yang dikesan oleh panca indera yang 5. Benda yang ada yang dikesan oleh panca indera yang 5. Tu takrif sesuatu yang maujud, yang dikesan, yang boleh dirasai oleh panca indera yang 5. Allah Ta'ala mendengar setiap sesuatu yang ada tanpa sembunyi, tanpa ada sembunyi, sebagai tambahan kepada tahu terhadap sesuatu tanpa selindung. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu tanpa ada batasan, tanpa ada penghadang, dan Allah Ta'ala juga mendengar tanpa ada penghadang. Macam kita kalau manusia, kalau kita nak dengar suara orang yang di sebalik tembok, kadang-kadang kita tak dengar langsung. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mendengar itu, mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tanpa ada selindung. Maksudnya boleh tembus lah istilah kita, boleh terus dengar tanpa dibatasi atau tanpa dihadangi oleh halangan-halangan yang macam manusia alami lah, macam tu. Jadi Allah Ta'ala mendengar setiap sesuatu yang ada tanpa ada sembunyi, sebagai tambahan kepada tahu terhadap sesuatu, iaitu sifat ilmu Allah Ta'ala tanpa selindung. Begitu. Tahu Allah Ta'ala mengetahui segala detikan hati yang ada dalam hati kita, sebagai contoh. Tahu Allah Ta'ala tempat-tempat yang rahsia yang tak diketahui oleh manusia, sebagai contoh. Akan tetapi manusia, kita makhluk, kadang-kadang kita tak tahu pun ada satu tempat yang rahsia, sebagai contoh kan. Tempat, contoh segitiga Bermuda, kita tak tahu pun, kadang-kadang manusia tak dapat capai apa yang berlaku di sana, sebagai contoh tempat segitiga Bermuda tu. Manusia tak tahu bagaimana keadaan dia, tak tahu. Jadi manusia pun tak mendengar apa yang berlaku di sana, dengan sebenar-benar dengarlah apa suara yang ada kat sana dan sebagainya, melihat dan sebagainya, tak tahu hakikat yang ada kat sana. Tapi Allah Ta'ala mendengar, lagi mengetahui perkara yang berlaku di sana, sebab itu tanpa ada selindung pun, tanpa terselindung. Allah tahu secara direct, terus. Jadi apa huraian kepada sifat sama ini? Huraiannya adalah Allah Ta'ala mendengar segala yang maujud. Ini poin yang pertama yang perlu kita tekankan. Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang maujud, yang ada. Apa maksud yang ada tu? Kullu maujudin yasihu an yura wa yusma'a. Setiap yang maujud, yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Apa maksud maujud? Sesuatu yang boleh dilihat dan boleh mendengar. Allah Ta'ala dengar segala yang maujud. Sama ada yang ada itu qadim, Allah Ta'ala dengar zat dia. Allah Ta'ala dengar segala sifat yang ada ni pada dirinya. Dan Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang baru. Baru tu apa? Macam kita dah bahas minggu lepas, baru tu termasuklah mungkin, termasuklah alam, termasuklah hadis. Ini semua istilah yang sama. Jangan kita takut untuk menyebutkan. Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang baru. Mendengar, sebagai contoh, suara semut. Mendengar mendengar suara yang paling halus sekali, yang kita manusia pun tak mampu nak dengar. Itu maksud dia. Yang bersuara dan tidak bersuara, sekalipun benda tu tak bersuara, sebagai contoh, Allah Ta'ala mendengar. Sebagai contoh meja ini, Allah Ta'ala mendengar. Sebagai contoh lantai, sebagai contoh tanah, sebagai contoh batu dan sebagainya, semua Allah Ta'ala mendengar. Meskipun tidak bersuara, meskipun yang benda tu tak bersuara, Allah Ta'ala dengar. Jauh ataupun dekat, Allah Ta'ala dengar. Tanpa dengan telinga. Ini poin yang paling penting lah. Allah mendengar tanpa dengan telinga. Kita tak nak jadi golongan mujassimah, iaitu golongan yang memberi jisim, yang memberi anggota tubuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh sekali kita nak menyamakan ataupun kita nak terus sabitkan bahawa Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Tidak, Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga, dan tidak ada perantaraan bunyi. Kita mendengar kita ni disebabkan ada bunyi. Kalau kita belajar dulu sekolah rendah, sekolah menengah, mendengar kita ni sebabkan ada apa? Ada getaran bunyi tu, ada gelombang bunyi, istilah dia.
Jadi gelombang bunyi yang kata apa, partikel bunyi tu yang melantun tu menyebabkan kita dengar. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar tanpa ada perantaraan bunyi. Ini semua perlu difahami dengan baiklah, supaya kita tak terwaham, tak termasuk dalam golongan yang saya sebutkan tadi, iaitu mujassim ataupun musyabbihah. Kita tak nak jadi orang yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebab kita dah sebut dulu bahawa Al-Imam Ja'far At-Tahawi, pensyarah kitab ataupun pengarang kitab Akidah At-Tahawiyah, menyatakan bahawa man wasafallahu bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Sesiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan, bahawa dia menyatakan Allah benar-benar ada telinga, maka faqad kafar, dia khawatiri, dia tergelincir akidah dia, boleh menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi kita selaku orang yang benar-benar mengikuti manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita katakan bahawa Allah Ta'ala mendengar tanpa dengan telinga, Allah Ta'ala mendengar tanpa perantaraan bunyi. Tapi ataupun jadi, macam mana Allah dengar, Ustaz? Macam mana? Bagaimana keadaan Allah mendengar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah jua mengetahui keadaan dia. Sebab itu kita kena tegaskan di sini bahawa kita sebenarnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang dipamerkan, yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala, yang disebut dalam Quran. Adapun nak mengetahui hakikat yang benar-benar, bagaimana Allah Ta'ala mendengar, bagaimana Allah Ta'ala melihat, bagaimana Allah Ta'ala mengetahui, itu hakikatnya sebenarnya kita tak tahu pun. Macam kita sebut minggu-minggu lepas lah, bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan bahawa al-ajzu an darakil idraki idraku, lemah akal kita nak fikir tentang hakikat sesuatu perkara, maka itulah sebenarnya pengetahuan. Lemah akal kita ni nak tahu bagaimana Allah Ta'ala mendengar. Macam mana Allah Ta'ala dengar tanpa telinga ni? Macam mana Allah Ta'ala mendengar, melihat tanpa mata? Macam mana tu lemah akal kita untuk memikirkan, maka itulah sebenarnya pengetahuan. Dengan maksud apa? Takat itu sahaja kita punya tahu tu, pengetahuan kita, ilmu kita takat tu je. Tak boleh lagi kita beyond that limits lah, macam tu. Okay. Kemudian wal bahthu an zatihi kufrun wa isyraku, maka perbahasan kita yang mendalam tentang zat itu akan membawa kepada kufur dan syirik. Ini kita punya pegangan, ini kita punya pendirian lah, mauqif terhadap perkara yang sebegini. Gitu. Kemudian sifat sama pendengar adalah mabda, asal umbi bagi mendengar. Kita katakan bahawa sifat pendengar ni adalah asal, mabda ataupun umbi bagi sifat mendengar. Kalau sifat mendengar ni adalah samaratus sifah. Sifat mendengar ni adalah samaratus sifah, bukannya sifat. Kalau pendengar, kalau sama, itu sifat. Ini kita dah bahas lah minggu sudah. Kena bezakan sifat dengan samaratus sifah. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, itu semua sifat. Kalau kita terjemah, perkuasa, perkehendak, petahu, pengetahuan, ataupun pelihat, pendengar, pelihat, perkata-kata, itu semua sifat. Kalau samaratus sifah apa? Samaratus sifah adalah apa dia? Berkuasa, berkehendak, mengetahui, apa lagi? Hidup ataupun menghidupkan. Kemudian apa lagi? Melihat, mendengar dan berkata-kata. Itu semua termasuk dalam samaratus sifah. Tapi kalau sifah macam saya sebut tadi lah. Okay, sifat. Jadi apa tuntutan, apa dia punya tugas kepada sifat sama' ni yang disebut, macam saya sebutkan yang lalu, bahawa disebut matalib ataupun tuntutan sifat sama' ni ada disebut dalam kitab Nuruz Zalam, Syarah Aqidatul Awam. Boleh lihat di situ perbahasannya. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat sama'. Maka sifat sama' Allah Ta'ala, sifat pendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud. Sifat pendengar Allah Ta'ala wujud. Kemudian sifat pendengar Allah Ta'ala qadim, tidak ada permulaan. Kita mendengar ni kita lahir atas dunia. Maka sifat pendengar Allah Ta'ala tak ada mula. 3, tidak binasa. Sifat pendengar Allah Ta'ala tidak binasa, kekal. Yang keempat, sifat pendengar Allah Ta'ala tidak sama dengan pendengar makhluk. Sifat pendengar Allah Ta'ala tak sama dengan sama' makhluk. Sama' makhluk ni, telinga kita ni kadang-kadang kalau kita dah menginjak usia,
telinga kita tak dengar dah kata apa, dah tak berfungsi lah bila dah menginjak usia tua. Kadang dah tak dengar apa orang cakap dan sebagainya. Tapi pendengar Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu, tak sama langsung dengan makhluk. Yang kelima, sifat sama Allah Ta'ala tak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya. Kemudian yang keenam, sifat pendengar Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, dengan maksud tunggal lah. Tidak ada 6 perkara kat sini yang perlu kita tahu. Apa tuntutan sifat kepada sifat sama' ni, iaitu sifat sama' itu sifat yang ada. Kemudian sifat yang qadim, sifat yang kekal, itu baqa'. Sifat yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang tak sama pun dengan makhluk. Yang kelima, sifat yang qiyamuhu ta'ala binafsih, yang tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikannya. Yang keenam, sifat sama' ni juga wahdaniyah. Sebab apa kita katakan sifat sifat sama' ini sifat yang boleh disifati. Sebab apa kita sebut tuntutan ni? Sebab sifat sama' ni adalah sifat yang boleh disifati, sifat yang ada lagi sungguh. Macam kita dah sebut dah, sifat ma'ani, 7 sifat tu semua sifat yang ada lagi sungguh. Sifat yang ada lagi sungguh, itu sifat yang boleh disifati. Yang mana kita boleh tengok perbahasannya dalam kitab Nuruz Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam, insya-Allah. Jadi apa dalil nakli dia? Kita sebutkan bahawa wallahu sami'un alim dalam surah apa ni? Surah Al-Baqarah ayat ke-256. Surah Al-Baqarah ayat 256 dah membahaskan tentang wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala perkenalkan sifat pendengarnya dalam Quran, iaitu wallahu sami'un alim. Dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat petahu. Begitu. Kemudian kita tengok dia pun dalil akli. Apa dalil akal dia? Kita katakan bahawa jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama', maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu samamun, itu pekak ataupun tuli lah. Jadi sifat pekak, tuli ni adalah sifat yang mustahil. Sebab apa? Termasuk dalam sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala, sifat naqais. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat naqais, dan sabitlah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama. Maka selama ni kita mengetahui bahawa telah sabit, telah tetap bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama' melalui dalil nakli, melalui dalil akli, maka mustahillah pekak, iaitu somam bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa kita punya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kita buat adalah wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama', dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat somam, itu tuli atau pekak. Jadi wajib bagi kat sini adalah wajib apa ni? Wajib akal. Wajib akal, iaitu mesti. Bukannya buat dapat pahala tinggal dapat dosa, bukan. Tapi bagi kita dari sudut syarak, wajib ke atas kita untuk beriman bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama', dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat somamun. Ini semua perlu kita kuasai lah kaedah-kaedah begini, supaya terhasillah makrifah dalam hati kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita masuk pula yang ke-12. Sifat yang ke-12 daripada turutan sifat 20, iaitu sifat basar. Kalau sifat ma'ani, sifat yang ke-berapa? Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar. Sifat yang ke-6. Kita tengok sifat basar. Apa ta'arif sifat basar? Iaitu sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala, tata'allaku bikulli mawjudin ala wajhil ihatati, ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi. Ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi. Suatu sifat yang wujudi, yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah bahas dah. Jadi sebelum tu kita katakan sifat basar ni, basar kita terjemah sebagai perlihat. Sifat basar, maaf,
Sifat basar kita terjemah sebagai pelihat. Pelihat Allah Subhanahu wa taala. Dia apa tak ada sifat basar? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tata'allaqu bikulli mawjudin ala wajhil ihadati ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi. Apa dia? Suatu sifat yang wujudi, yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat basar ada sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang berta'alluq, yang berkait dengan segala perkara yang ada, yang mawjud. Allah Ta'ala melihat segala perkara yang ada ala wajhil ihata, atas jalan keseluruhan, atas jalan meliputi, meluas. Ta'alluqan sebagai satu tugas tambahan atas tugas ilmu. Macam kita sebut tadi, Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu yang ada. Di samping Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala juga melihat perkara yang ada. Kita dah bagi kaedah tadi, setiap perkara yang ada, kullu mawjudin an yusma'a au yura. Setiap perkara yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Begitu, itu kaedah dia. Jadi kita sebut kat sini bahawa sifat basar ini adalah sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala, yang berkait rapat dengan segala perkara yang mawjud, yang ada, ala wajhil ihatah ta'alluqan zaidan, sebagai tugas tambahan atas ta'alluq ilmu. Sebagai tugas tambahan. Di samping tugas ilmu mengetahui atas tiap-tiap sesuatu, Allah Ta'ala juga mendengar ataupun melihat perkara yang ada. Begitu. Jadi pelihat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat tanpa ada sembunyi, tanpa melihat sesuatu yang ada, setiap yang ada tanpa ada sembunyi, sebagai tambahan kepada tahu terhadap sesuatu yang tanpa terselindung. Macam saya sebut tadilah, di samping sifat ilmu yang mengetahui sesuatu yang ada tanpa terselindung, sama juga macam sifat basar. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat perkara tanpa ada terselindung. Kita kadang-kadang, kita lah, biasalah manusia kan, kita melihat sebatas penglihatan kita. Kalau dah dihalang dengan sesuatu, maka kita tak dapat melihat. Apatah lagi benda tersembunyi yang tidak diketahui oleh pandangan mata kita, itu lagilah kita tak nampak. Tapi bagi Allah, perkara tersebut mudah sahaja Allah Ta'ala tahu secara terus, tanpa ada perantaraan dan sebagainya. Kita tengok dia punya penjelasan lah. Jadi Allah Ta'ala melihat sesuatu perkara yang mawjud, yang ada, termasuk yang qadim. Allah Ta'ala melihat zatnya dan sifat-sifat ma'ani Allah melihat. Atau yang baharu, Allah Ta'ala melihat segala perkara yang baharu. Kita lah makhluk yang ada atas muka bumi ni, semuanya berupa sama ada sesuatu itu berupa ataupun tidak berupa. Sama ada sesuatu itu ada rupa ataupun tidak ada rupa. Macam kalau contoh macam qadim tadi, Allah Ta'ala melihat zat dan sifat tu tak ada rupa, tapi Allah Ta'ala melihat jauh ataupun dekat, melihat sesuatu yang jauh ataupun dekat, tanpa dengan mata, tanpa dengan perataan cahaya. Ini yang perlu kita amati betul-betul, sebab ini kita punya pendirian lah, kita punya mauqif, kita punya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata, Allah Ta'ala melihat tanpa perantaraan cahaya. Kita ni melihat sebab ada cahaya. Kalau tutuplah bilik ni, saya tak mampu melihat apa yang ada depan mata saya. Kalau melihat pun samar-samar. Kita melihat kita ni terbatas. Melihat kita ni ada due date dia. Sampai satu masa Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatan, maka tak mampu kita melihat. Macam saya pakai kacamata, spek. Jika saya menanggalkan kacamata, saya tak mampu melihat dengan jelas apa yang berada di depan mata saya. Itu maksud dia. Maka bagi Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala ni, apa dia? Tanpa dengan mata, melihat dengan jelas, sama ada jauh ataupun dekat. Begitu. Bagaimana kaif? Wallahu a'lam. Macam saya sebut tadi, wallahu a'lam, Allah Ta'ala jua yang mengetahui kaedah bagaimana Allah Ta'ala melihat. Jangan difikirkan sangat tentang perkara tersebut. Hakikatnya, hakikat tu kita tak mampu nak menanggapi dengan akal kita. Begitu. Kemudian apa dia punya tuntutan sifat basar?
sama juga macam sama tadi. Kita tengok bahawa kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya basar Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, wujud. Basar Allah Taala wujud. Kemudian basar Allah Taala qadim, tidak ada mula. Basar Allah Taala baqa, kekal, tidak binasa. Basar Allah Taala tidak sama dengan basar makhluk, tak sama dengan penglihatan makhluk. Itu jelas sekali lah. Sifat basar Allah Taala berbeza dengan sifat penglihatan makhluk. Kemudian yang kelima, sifat basar Allah Taala tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikannya, iaitu kaitannya dengan qiyamah Ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tak berhajat kepada Tuhan lain untuk menjadikan sifat basar. Yang keenam, sifat basar Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, iaitu esa, maksud tunggal lah. Tak berbilang-bilang sifat basar Allah Ta'ala. Begitu. Jadi apa dalil nakli dia, kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 18, Allahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Allahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala melihat dengan sifat perlihat. Ini dalil nakli yang Allah Ta'ala perkenalkan sifatnya dalam Quran. Kemudian kita tengok dalil akli dia apa? Apa dalil akal dia? Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat basar, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, buta, ama. Allah Ta'ala buta. Jadi jika Allah Ta'ala buta, itu termasuk dalam sifat kekurangan, sifat naqais yang merupakan sifat makhluk. Maka sifat makhluk ni kalau ada dekat Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk perkara yang mustahil lah. Tuhan tidak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Begitu. Jadi termasuk sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka bila mana mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat kekurangan, maka sabitlah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat sama ataupun basar. Kita bahaskan basar, sifat basar. Maka kesimpulannya kita buat adalah wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, iaitu perlihat, dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu buta, ama. Mustahil dengan maksud apa? Tidak mungkin bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ama, iaitu buta. Ini jelas sekali lah. Begitu. Jadi terhasillah lagi satu makrifah dalam hati kita setelah mana kita mengetahui ta'rif dia, setelah mana kita mengetahui dalil akal dan dalil nakli dia, setelah mana apa yang kita bahaskan itu selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jangan kita lupalah dia punya konsep. Nak terhasil makrifah dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ni kena ada 3 ciri-ciri ni. Yang pertama, kena ada i'tiqad jazim, i'tiqadun jazimun. Ini saya ulang lagi lah. I'tiqadun jazimun, kena ada i'tiqad jazim terhadap sesuatu sifat tu. Jika kita bahas basar, kena ada i'tiqadun jazimun, kena ada kepercayaan, keyakinan yang putus, yang 100%, tanpa ada di sana zon, syak, waham, jahil dan sebagainya. Kena satu patut yakin, pegang betul-betul. Kemudian selari pula dengan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ada dalil akal dan dalil nakli. Kalau tiga-tiga ni komplit, maka terhasillah makna sifat basar dalam hati kita. Maka sabit ataupun jazamlah, ikat kemaslah dalam hati kita tentang bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar. Begitu. Jadi wallahu alam, sampai situ sahaja perbahasan kita tentang sifat ma'ani, iaitu sifat sama' dan basar. Jadi insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan bahas pula sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kepada kita, kurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, kurniakan keafiatan, kesejahteraan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mengenali kita, ibu bapa kita dan sebagainya, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan lah ataupun kebaikan kepada kita semua, dijauhkan daripada bala yang sedang melanda, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
الرسل